Datuk menggigit bibir. Sepasang matanya berpaut pada wajah Norlin yang kelihatan cemas itu. Dari wajah Norlin, mata Datuk beralih ke wajah Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya. Mahu halau siapa? Tak ada seorang pun yang masuk ke sini. Ulang Datuk dengan nada suara yang cukup lembut. Ada. Dia selalu ganggu saya. Kalau diusir, dia... Dan Norlin terus menghentak-hentakkan kaki ke lantai sambil meronta-ronta. Ibunya terus memeluk dengan erat dan kemas. Datuk terdiam. Tidak tahu apa yang harus dibuatnya. Suara bising di bilik atas membangunkan Pak Ayub Naim dan isterinya yang tidur di bilik bawah. Mereka naik ke bilik Norlin. Waktu Pak Ayub dan isterinya sampai, Norbaya sedang menyapu peluh yang tumbuh di dahi Norlin. Isteri Pak Ayub Naim terus bertanya, "Apa yang dah jadi ni, Norlin?" "Saya takut, makcik." Suara Norlin terketar-ketar. Kemudian Norbaya memberitahu isteri Pak Ayub Naim bahawa kakaknya seperti terlihat sesuatu di luar bilik mahu mengacaunya. Norbaya terus membacakan ayat-ayat suci. Tiba-tiba dia mendapati Norlin jatuh pingsan. "Badannya terus jadi panas ni, makcik," ujar Norbaya. Isteri Pak Ayub Naim resah dan berkata pada suaminya, "Apa yang harus kita buat?" Pak Ayub Naim terdiam. Dia berjalan berpusing-pusing di hadapan Datuk Kaya Sendi Diraja, lalu berhenti di hadapan Datuk. "Norlin diganggu oleh sesuatu. Setahu akulah, penjaga rumah tua ni tidak akan membuat kacau, apalagi terhadap keluarga Tok Kaya," tutur Pak Ayub Naim. Mukanya merenung muka Datuk dan Tok Kaya Sendi Diraja. Pak Ayub terus menyambung. "Kalaupun dia menampakkan dirinya, itu sebagai tanda salam perkenalan." Isteri Pak Ayub Naim secara tiba-tiba berdiri. Matanya mula merah merenung ke wajah Norlin. "Sama ada salam perkenalan ataupun tidak, dia tetap syaitan. Saya tahu, setiap kali Norlin cuti, dia ni akan jadi korban." Nada suara isteri Pak Ayub Naim cukup keras. Semua yang ada dalam bilik itu berpandangan sesama sendiri. "Kita harus mengatasi masalah ini. Saya tak nak anak saya jadi korban." Maafkan saya ulang balik. Salah dialog ni. Alamak. "Kita harus mengatasi masalah ni. Saya tak nak anak saya jadi korban," kata isteri Tok Kaya Sendi Diraja. "Siapa orangnya yang boleh menolong kita?" sahut Pak Ayub Naim. Pertanyaan Pak Ayub Naim tidak mendapat jawapan. Datuk terus bercakap sesuatu dengan Tok Kaya Sendi Diraja. Kemudian Tok Kaya Sendi Diraja pula membisikkan sesuatu di telinga Pak Ayub Naim. Baik. Okey, baik. Tiba-tiba suara Pak Ayub Naim meninggi, lalu keluar dari bilik. 10 minit kemudian, Pak Ayub Naim masuk ke bilik dengan membawa air dalam mangkuk putih. "Berikan padanya," ujar Tok Kaya Sendi Diraja. Pak Ayub Naim meletakkan mangkuk putih yang berisi air di hadapan Datuk. Datuk memasukkan 10 jari hantunya. Allah, mana ada 10 jari hantu? Saya ulang semula, minta maaf ya. Datuk memasukkan separuh jari hantunya ke dalam mangkuk putih. "Ambil air ni dan sapukan ke mukanya," beritahu Datuk pada isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Perintah Datuk segera dilakukan. Bila jarinya mari, isteri Tok Kaya Sendi Diraja menyapu air ke muka Norlin. Saya lihat Norlin lemah dan terus terlena. Norlin pun diletakkan ke atas katil dengan ditemani oleh ibunya, Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk dan Pak Ayub Naim keluar dari situ dan terus menuju ke bilik saya dan Datuk menginap. Mereka berbincang panjang. Datuk dengan rasa rendah hati ingin membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga Tok Kaya Sendi Diraja. "Saya ni sekadar mencuba. Sama ada jadi ataupun tidak terletak pada kuasa Allah. Kalau Allah memberkati, kita akan berjaya," ujar Datuk. "Saya faham," sahut Tok Kaya Sendi Diraja. "Mencuba apa salahnya?" celah Pak Ayub Naim pula. Akhirnya mereka pun berpisah. Esoknya, Norlin terus jatuh sakit. Tubuhnya sekejap panas, sekejap sejuk.
Datuk tidak melakukan sesuatu pada sebelah paginya bagi mengubati sakit Nurlin. Menurut Datuk, Nurlin ini demam kerana lemah semangat. Pada sebelah petangnya, baru Datuk memulakan tugasnya. Itu pun sesudah membuat beberapa persiapan rapi di biliknya. Datuk meminta izin pada Tok Kaya Sendi Diraja untuk masuk ke bilik Nurlin. Silakanlah. Emaknya tu ada kat dalam. Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk merenung muka Tok Kaya Sendi Diraja kembali. Jangan tegur apa yang saya lakukan ya. Dengan tenang Datuk mengingatkan kepada saya dan Tok Kaya Sendi Diraja. Dengan tenang Datuk melangkah, berdiri betul-betul di tengah pintu bilik. Dia memusingkan badannya dari kiri ke kanan. Dia mengeluarkan kain hitam dari pinggang, lalu melemparkan ke ruang tengah rumah. Selepas itu, Datuk pun mempersilakan Tok Kaya Sendi Diraja dan saya untuk menghampiri Nurlin. Tiba-tiba wajah Nurlin berubah menjadi takut dan cemas. Dia merasakan Datuk mahu mengganggunya. Namun begitu, dengan wajah yang tenang dan penuh keyakinan, Datuk memegang urat nadi di tangan kanan Nurlin. Mulut Datuk terus terkumat kamit. Matanya sekejap terpejam, sekejap terbuka. Datuk memperlihatkan. Maaf, saya ulang semula. Datuk memperhatikan wajah Nurlin dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Minta maaf lah, banyak sangat saya punya tersasul ni. Mungkin belum kena lagi capati goyang. Atau jom kita teruskan lagi. Saya lihat Datuk menarik nafas panjang. Datuk mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. Saya terdengar bunyi jam tua di tengah ruang berbunyi 5 kali. Angin petang terasa masuk dengan deras ke dalam bilik. Ada bunyi suara burung gagak liar di pucuk kekabu. Meskipun di luar cuaca cukup panas dan cerah, tetapi di ruang itu tetap kelihatan muram. Malah ada beberapa bahagian rumah itu bagaikan tidak kena sinar matahari. Sedang saya dan Tok Kaya Sendi Diraja serta isterinya melihat Datuk menjalankan tugasnya dengan tekun. Terdengar bunyi bingkai gambar terhempas di lantai. Kaca dari bingkai gambar itu bagaikan bergerak sendiri menuju ke arah tiang seri rumah. Bila Tok Kaya Sendi Diraja mahu merapatinya, Datuk segera menahan. Jangan. Kenapa? Barangkali dia mahu menguji kita. Apa yang kita patut lakukan? Tak ada apa pun yang perlu kita lakukan. Datuk memberi penjelasan kepada Tok Kaya Sendi Diraja. Dan Tok Kaya Sendi Diraja pun anggukkan kepalanya 2-3 kali. Waktu isteri Tok Kaya Sendi Diraja membetulkan duduknya kerana lenguh lama duduk bertimpu, pintu bilik berbunyi dengan kuatnya macam dihempas oleh tangan manusia. Gagarannya menjatuhkan botol-botol kecil yang terletak di atas meja hias Nurlin. Bulu roma saya mula tegak. Datuk masih lagi tenang. Mata Nurlin tidak seliar tadi. Kedua-dua biji matanya merenung ke langit rumah. Nurlin tidak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia seolah-olah berada di dunia lain. Datuk memberi isyarat kepada Tok Kaya Sendi Diraja supaya mendekatinya. Bagaimana? Soal Tok Kaya Sendi Diraja pada Datuk. Datuk pun mendekatkan mulutnya ke telinga Tok Kaya Sendi Diraja lalu berbisik. Memang ada yang mengacau dia ni. Siapa? Penunggu rumah ni. Dia tu raja ke? Puteri ke? Atau apa? Nampak benar tidak sabarnya Tok Kaya Sendi Diraja bila berhadapan dengan masalah yang rumit itu. Datuk mula resah. Memang pantang benar bagi dirinya bila dia menjalankan tugas, diganggu dengan beberapa soalan atau pertanyaan. Perbuatan begitu boleh mengganggu tumpuan fikiran pada kerja yang dilakukan. Saya tak dapat mengatakan siapa orang dia. Ada baiknya Tok Kaya tengok sendirilah. Dah, tengok sendiri. Apa, saya seorang juga? Tidak, bersama dengan orang yang ada dekat sinilah. Mendengar jawapan dari Datuk tu, Tok Kaya Sendi Diraja merenung muka isterinya. Mereka nampak cemas dan gusar sekali. Nurlin masih terkapar di atas katil. Matanya tidak lagi tertumpu pada lelangit rumah. Datuk memberi isyarat supaya saya menghampirinya. Ada apa, Tok? Ni, kau duduk dekat aku. Suaranya cukup tegas. Saya angguk kepala dengan lemah. Ekor Datuk merenung. Ekor mata
kenapa dia tulis sini ekor Datuk? Saya perbetulkan, mungkin dia tertypo di sini. Ekor mata Datuk merenung wajah Tok Kaya Sendi Diraja. Usah bimbang. Tok Kaya dan lain-lain harus mandi dengan air bunga 7 jenis. Beritahu Datuk kepada Tok Kaya Sendi Diraja dengan wajah yang selamba. Datuk lalu minta mangkuk putih yang berisi air bersama dengan bunga kemboja, bunga raya dan bunga tanjung. Tidak sampai 10 minit, semua barang yang dikehendaki oleh Datuk tersedia di hadapannya. 3 kuntum buang. Maafkan saya, kenapa di sini banyak sangat typo ni? Sekejap ya. Okey, nampaknya saya kena hati-hati juga membaca ni. Sebab dia kat sini ada yang typo. Boleh tahan juga ni. Bukan buang bunga-bunga. Baik, kita teruskan kembali. 3 kuntum bunga yang berlainan jenis itu Datuk taburkan ke atas air dalam mangkuk putih. Jam tua di tengah ruang rumah berbunyi lagi sebanyak 6 kali. Cuaca di luar tidak secerah tadi. Keadaan dalam rumah bertambah suram. Kami terdengar bunyi deru angin menguasai perut rumah. Bunyinya cukup kuat. Datuk menyuruh kami menghadapi keadaan itu dengan tenang. Dan Datuk pun memperkemaskan silanya. Datuk memejamkan matanya sambil menarik nafas dengan tenang. Mulutnya terkumat kamit membacakan sesuatu. Nafasnya kian kencang. Wajah Datuk berkerut. Kemudian Datuk meraba telinga kirinya 3 kali berturut-turut. Wajahnya kelihatan beransur tenang dan tarikan nafasnya bertambah aman. Datuk pun membuka matanya dengan perlahan-lahan dan merenung ke kiri dan ke kanan. Wajah saya dan wajah Tok Kaya Sendi Diraja direnung dengan tajam oleh Datuk. Begini Tok Kaya, penunggu ini sedia menemui kita, kata Datuk. Bila? Soal saya pula yang tidak sabar. Malam ini, kira-kira pukul 9. Jawapan Datuk itu ternyata menimbulkan kebimbangan di hati Tok Kaya Sendi Diraja. Lalu dia mengemukakan pertanyaan. Kat mana dia nak jumpa? Di ruang rumah ni. Jawab Datuk dengan nada suara yang agak keras. Bagaikan ada sesuatu kuasa gaib. Norlin yang terlentang di atas katil bangun dengan tiba-tiba. Dia nampak sihat dan melangkah dengan tenang di hadapan Datuk. Penunggu rumah dah bebaskan dia. Bawalah dia pergi ke bilik mandi. Datuk memberitahu isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Arahan Datuk itu segera dipatuhi. Kemudian Datuk mengajak saya turun dari bilik Norlin. Saya dan cucu mahu memetik bunga 7 jenis. Jadi Tok Kaya tak payahlah ikut. Beritahu Datuk pada Tok Kaya Sendi Diraja. Ayolah, silakan. Tapi jangan lupa, lepas sembahyang isyak, datang jumpa saya, ambil air bunga. Mesti. Datuk dan Tok Kaya Sendi Diraja pun ketawa. Dengan pertolongan Pak Ayub Naim, saya dan Datuk terus pergi ke kampung Keramat Pulai. Pak Ayub Naim terus membawa kami ke satu kawasan di kaki gunung. Menurut Pak Ayub Naim, semua jenis bunga yang tumbuh di kawasan itu boleh dipetik. Tak payah minta kebenaran dari tuan dia ke? Tanya Datuk penuh keraguan. Pak Ayub Naim tersenyum. Tanah ni, tanah Tok Kaya sendirilah. Ambil. Senang hati saya. Kita nak buat ubat mesti dapat izin. Kalau Datuk Kaya punya, senanglah kita berunding. Datuk mengakhiri cakapnya dengan ketawa kecil. Kawasan di kaki gunung itu memang lapang. Di gunung paling hujung ada tempat orang memecah batu. Banyak anak muda Keramat Pulai yang bekerja dengan syarikat pemecah batu di situ. Arah ke selatan terdapat kawasan kolam lombong tinggal dengan air yang membiru. Terdapat beberapa orang kampung dari Keramat Pulai memancing di kolam lombong tinggal itu. Satu perkara yang menarik, semua jenis bunga terdapat di kawasan tanah lapang tersebut. Sesekali bila angin datang, saya dapat menghidu bau yang cukup wangi. Datuk pun sudah dapat mengumpulkan 7 jenis bunga. Semuanya Datuk masukkan ke dalam bekas khas. Ketika itu, kaki langit sudah bertukar warna. Puncak gunung yang tadinya kelihatan hijau dengan tumbuh-tumbuhan bertukar menjadi hitam sekata. Siapa yang tanam pokok-pokok bunga dekat sini? Soal Datuk pada Pak Ayub Naim. Lelaki tua yang sudah beruban itu kerutkan dahi luasnya sebentar.
Oh, arwah Tok Kaya. Masa hayatnya, dia selalu jalan dekat sini setiap malam Jumaat. Waktu bulan penuh. Ah, buat apa pula dia dekat sini? Itu saya kurang periksa lah pula. Mendengar jawapan itu, Datuk tidak lagi mengajukan sebarang pertanyaan. Tetapi cakap Pak Ayub Naim itu menimbulkan beberapa persoalan dalam diri saya. Apakah arwah ayah Tok Kaya Sendi Diraja mempunyai hubungan sulit dengan makhluk asing? Apakah pokok-pokok yang ditanam di kawasan kaki gunung itu mempunyai tujuan yang tertentu? Cukup sukar untuk saya memberi jawapan pada pertanyaan yang timbul dalam diri saya itu. Kami pun meninggalkan kawasan kaki gunung itu. Waktu saya dan Datuk serta Pak Ayub Naim melintasi jambatan yang merintangi sebuah anak sungai, suara azan terdengar dari surau kecil yang terletak di tepi sungai. Datuk pun memutuskan untuk menunaikan fardu maghrib di surau Keramat Pulai. Selepas menunaikan fardu maghrib, kami meneruskan perjalanan ke rumah Tok Kaya Sendi Diraja. Kali ini saya tidak mahu naik basikal yang dikayuh oleh Datuk. Saya memutuskan mahu naik basikal yang dibawa oleh Pak Ayub Naim. Kenapa? Saya nak bercakap dengan Pak Ayub Naim. Terpulanglah. Boleh ke bawa cucu kami ni, Ayub? Boleh. Apa salahnya? Saya pun terus melompat ke atas lanting basikal. Entah macam mana, Pak Ayub Naim terus bercerita tentang keistimewaan arwah ayah Tok Kaya Sendi Diraja. Menurut Pak Ayub Naim, ayah Tok Kaya Sendi Diraja pernah mendapat harta karun di kaki gunung, iaitu tempayan tembaga yang sumbing mulutnya. Tempayan itu tidak dibawa pulang, ditempatkan di satu kawasan dan dimandikan dengan air bunga-bungaan selepas sembahyang Jumaat. Sejak bertemu tempayan tentang itulah, perniagaannya bertambah maju. Lombong bijih terus dibuka hingga ke jeram Mengkuang dekat Bidur. Bila ayah Tok Kaya Sendi Diraja meninggal dunia, tempayan tembaga itu terus gaib entah ke mana. Lebih kurang pukul 9 malam, sesudah dimandikan dengan air bunga 7 jenis, Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya kelihatan tenang dan penuh semangat untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Begitu juga dengan Nurbaya, Norlin dan Pak Ayub Naim, iaitu suami isteri. Semuanya duduk di atas tikar Mengkuang panjang 12. Norlin mengadu pada Datuk yang dirinya terasa pening. Datuk pun menyuruh dia baring dekat pada ibunya. Sesuai dengan permintaan Datuk, hanya 3 batang lilin sahaja yang dipasang menjadikan suasana agak samar-samar. Datuk pun duduk lurus-lurus. Mula Datuk terkumat kamit. Suasana cukup sunyi, macam berada di tanah perkuburan di waktu petang. Hanya bunyi tekanan nafas sahaja yang kedengaran. Entah dari mana, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara lolongan anjing. Cukup menghairankan, sekitar kawasan itu tidak ada orang yang memelihara anjing. Udara mendadak saja menjadi sejuk. Apa terdengar suara orang yang mengeluh? Dari bilik sebelah, Norlin tiba-tiba bangun lalu memandang wajah ibunya. Bersedialah, sebentar lagi dia akan datang. Ujar Datuk perlahan-lahan tetapi cukup tegas. Apa yang dikatakan oleh Datuk itu memang benar. Di hadapan, secara perlahan-lahan muncul semacam gumpalan kabus, bergulung-gulung dan kemudiannya menipis pula secara perlahan-lahan. Bila gumpalan kabus itu hilang, muka isteri Tok Kaya Sendi Diraja berubah menjadi pucat, begitu juga dengan Norlin. Ada lembaga berbentuk bayi terapung-apung tanpa seurat benang pun. Matanya yang bercahaya itu memandang wajah Tok Kaya Sendi Diraja dan isteri. Dari situ beralih pula ke muka Norlin. Siapa namamu anak yang baik? Tanya Datuk. Saya belum ada nama. Jawab bayi itu. Tidak terkeluar dari mulut bayi tersebut, tetapi datangnya dari satu arah yang lain dan bergema pula. Datuk terus merenung ke arah bayi itu. Apakah kau yang punya rumah ni? Tanya Datuk. Badan Datuk saya lihat mula menggigil bagaikan digoncang oleh sesuatu. Kau tinggal menetap di sini ke? Soal Datuk lagi. Tidak. Terdengar suara gema yang agak jauh. Kenapa yang kau ganggu Norlin? Saya ni cuma nak jumpa emak saya, isteri Tok Kaya Sendi Diraja.
Isteri Tok Kaya Sendi Diraja mula menggelabah, kemudian terpekik tertahan-tahan. Datuk memberi isyarat pada semua yang ada di situ supaya bertenang. Tetapi perubahan wajah jelas kelihatan pada Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya. Apa pasal yang kau mahu menemui ibumu? Saya minta dipertanggungjawabkan. Maksud kau? Aku tak faham. Kenapa saya dibunuh? Jadi ibumu telah membunuhmu? Ya, waktu saya 7 bulan dalam kandungan dengan pertolongan doktor, saya dikeluarkan dari rahim secara paksa. Sebaik sahaja suara itu hilang, diganti pula dengan suara tangisan. Suara itu terdengar sayup-sayup dan amat memilukan. Datuk meletakkan kedua belah tangannya atas tempurung lutut. Salah satu daripada api lilin di hadapannya dipadamkan. Kau mahu membalas dendam dengan datang ke sini? Bukan itu maksud saya. Jadi, apa tujuanmu yang sebenar? Saya memerlukan nama dan pengakuan dari ibu yang sebenar dan kaum keluarga. Baiklah, selain dari aku dan cucuku, ada ayah, emak dan kakak atau adik kau. Mereka sudah mengakui kau sebagai keluarga mereka. Ujar Datuk sambil merenung muka Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja dan isteri serta-merta anggukkan kepala. Datuk menggigit bibir lalu bertanya, siapakah orang yang selalu muncul di sini seperti yang pernah ditemui oleh cucuku dan orang lain itu? Bayi itu kelihatan berpusing-pusing lalu berdiri dekat tiang seri. Dia seakan-akan ketawa menghadapi ke arah kami. Terdengar bunyi angin yang cukup kuat. Semua yang ada di rumah-rumah berterbangan. Walaupun begitu, api lilin Walaupun begitu, api lilin tidak jadi terpadam. Mereka adalah waris dari keturunan datuk nenekku. Mereka lah yang memberi jalan kemewahan pada keturunan ayah dan ibuku. Dan mereka lah yang mendesak aku supaya menemui ibuku yang sebenar. Terdengar gema suara dari arah kiri Datuk. Baiklah, mereka sudah tahu sekarang. Mereka akui kau adalah keturunan mereka. Pulanglah. Jangan ganggu kakakmu Nurlin. Datuk terus bersuara. Aku mahu bersalam dengan mereka. Minta bayi itu. Baiklah, silakan. Keluarga Tok Kaya Sendi Diraja mengulurkan tangan. Ternyata mereka tidak bersalaman dengan bayi itu. Mereka hanya macam terasa angin yang tenang mengenai jari jemari mereka. Seperti waktu mula muncul, bayi itu terus berubah menjadi gumpalan yang kabur, kemudian menipis dan akhirnya terus menghilang. Setelah beberapa detik berlalu, Datuk kembali bertafakur dan membaca sesuatu. Dengan nada suara yang parau dan mengandungi maksud yang tertentu, Datuk bersuara. Bangunlah wahai hati nurani yang tidak dikuasai oleh nafsu. Bangun dan temuilah kami. Suasana bertambah sepi. Tidak ada seorang pun yang sedar tentang isteri Tok Kaya Sendi Diraja yang jatuh pingsan. Datuk meletakkan tangannya ke atas dahi isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Saya tak tahu masa bila pula dia pingsan, kata Tok Kaya Sendi Diraja. Jangan khawatir, kita mencari jalan yang baik. Balas Datuk lalu menepuk tikar mengkuang yang panjangnya 12. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja bangun, duduk bersila, wajahnya pucat. Sepasang matanya merenung mata Datuk. Siapa ke yang datang tadi tu? Hati nurani Cik Puan yang tidak dikuasai oleh nafsu. Tanya Datuk pada isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Dia mengangguk. Wajahnya resah tidak menentu. Kau menggugurkan anakmu waktu berusia 7 bulan. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja angguk kepala. Kenapa yang kau berlaku sekejam tu? Sebelum saya kahwin dengan Tok Kaya Sendi Diraja, saya jadi tukang masaknya. Kemudian terjadilah perkara yang tidak baik. Saya terus diam di bahagian atas rumah ni. Apabila genap 7 bulan, saya dengan persetujuan Tok Kaya Sendi Diraja menggugurkan bayi ini dengan seorang doktor swasta di Kuala Kangsar.
Satu pengakuan yang jujur dari isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Dan Tok Kaya mengakui apa yang dikatakan oleh isterinya itu memang benar. Datuk pun merenung wajah Tok Kaya Sendi Diraja. Awak berdua ni dah melakukan dosa besar, ujar Datuk pada Tok Kaya Sendi Diraja. Isteri dan suaminya berpandangan sesama sendiri. Sekarang semua peristiwa buruk itu sudah tidak menjadi rahsia lagi buat keluarga diri Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja menundukkan mukanya dan dia baru sedar bahawa kekayaan yang ada tidak dapat menutup perbuatan terkutuknya. Lupakanlah semua tu. Yang berdosa tetap berdosa. Hanya Allah yang Maha Besar lagi penyayang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu berdua. Tambah Datuk. Tok Kaya terus menarik tangan Datuk pergi ke ruang bawah. Saya mengikutinya dari belakang. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Selepas bercakap, Datuk pun mengajak saya ke biliknya. Sebaik sahaja pintu bilik dibuka, wajah lelaki yang garang, berbadan besar, tercegat di dalam bilik. Datuk berhenti di hadapannya. Datuk pun memejamkan mata. Aku ni hanya datang untuk membetulkan mana yang silap, kata Datuk pada lembaga itu yang bergerak ke kanan sambil tersenyum dan terus hilang.